Salam sejahtera. Anda bersama saya Amira Isa dan ini berita utama malam ini. 11 lelaki di Singapura antara lebih 300 orang yang ditangkap dalam operasi 7 negara membanteras eksploitasi seksual kanak-kanak. Kes rasuah di Singapura terus merosakap dalam satu operasi rentas sempadan yang menyasarkan mereka yang melakukan eksploitasi seksual terhadap kanak-kanak di wadah online. Lagi 119 suspek lain sedang disiasat. Selama 4 minggu, para pegawai polis menyerbu lebih 380 lokasi di Singapura, Brunei, Hong Kong, Jepun, Malaysia, Korea Selatan dan Thailand. Hampir 640 peranti elektronik turut dirampas bersama bahan penderaan seksual kanak-kanak serta bahan luca yang lain. Pasukan Polis Singapura menyatakan kesalahan sedemikian sering dipermudah melalui platform digital dan saluran kewangan rentas sempadan. Lantas, mereka bekerja rapat dengan pelbagai syarikat teknologi, institusi kewangan dan pertubuhan bukan pemerintah dalam operasi tersebut. Pihak polis turut menasihati orang ramai supaya berwaspada dan melaporkan sebarang aktiviti online yang mencurigakan kepada pihak berkuasa. Menurut seorang pakar keselamatan global, dengan begitu ramai yang ditangkap dari pelbagai negara, jenayah tersebut nampaknya beroperasi seperti satu jenayah terancang, selain wujudnya cara sistematik melakukan kesalahan. What we could do is to really focus on prevention and how we could disrupt this cycle and provide opportunities and platform for the victims to come forward and immediately report. Not just the victims. I think we also need to enable the digital society to come forward and quickly, raise alarms whenever they see something that is inappropriate. Singapura terus menyaksikan kemerosotan dalam bilangan kes rasuah dengan 68 kes baharu dicatat tahun lalu, iaitu bilangan terendah sejak rekod catatan bermula pada tahun 2010. Data terkini daripada Biro Siasatan Amalan Rasuah CPIB menunjukkan sebanyak 160 laporan berkaitan rasuah dibuat pada tahun 2025. Ini kemerosotan 10% berbanding 177 laporan pada tahun 2024. CPIB menyatakan kebanyakan kes yang disiasat melibatkan individu daripada sektor swasta. Hanya satu kes melibatkan sektor awam. Terdapat juga 22 kes di mana kaki tangan awam menolak rasuah daripada orang awam. Menurut CPIB, 91% individu yang didakwa atas kesalahan rasuah tahun lalu disabitkan dengan kesalahan tersebut. Kes yang tidak disabitkan adalah kerana ia ditarik balik sebelum sebarang keputusan mahkamah dibuat. Selepas meneliti kes-kes sepanjang dekad yang lalu, Badan Pemantau Rasuah itu mendapati sektor binaan, penghilangan, pengangkutan dan penyimpanan paling terdedah kepada rasuah. CPIB juga menyatakan bahawa Singapura disenaraikan sebagai negara paling kurang rasuah di Asia Pasifik dan ketiga paling bersih daripada 182 negara berdasarkan indeks antarabangsa. Menurut satu lagi indeks yang melibatkan 143 negara, Singapura mempunyai pemerintah kedua paling kurang rasuah. CPIB menambah, meskipun keadaan rasuah di Singapura kekal terkawal, rasuah boleh mudah berakar jika sikap waspada menjadi luntur. Agensi itu menegaskan bahawa setiap rakyat Singapura perlu sentiasa berwaspada dan komited dalam menegakkan integriti dengan tampil ke hadapan untuk melaporkan salah laku. Home Team sedang meningkatkan penggunaan AI dan robotik untuk melindungi Singapura dengan lebih baik lagi daripada ancaman keselamatan yang kian berubah-ubah. Agensi Sains dan Teknologi Home Team iaitu HTX akan bekerjasama dengan syarikat pemula Perancis Mistral AI dalam penyelidikan baharu termasuk AI dalam entiti fizikal dan analitik video. Ia juga akan melancarkan sebuah pusat robotik humanoid pada September ini untuk membangunkan robot dan konsep operasi baharu. Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Nasional K. Shanmugam mengumumkan demikian semasa sidang puncak Milipol Tech X di Singapura yang memaparkan sains dan teknologi inovatif untuk memperkukuh keselamatan awam. Sebuah pasukan AI Home Selamat berjumpa lagi. Sekurang-kurangnya 15 orang maut apabila sebuah kereta kepada mangsa kemalangan ini dan keluarga mereka.
Beliau berikrar bahawa rawatan perubatan sepenuhnya akan dihulurkan selain pampasan bagi mangsa. Kesemua yang maut dalam tragedi itu adalah wanita. Encik Prabowo juga menyeru supaya keselamatan kereta api diperketatkan lagi dengan pemerintah dijangka menjalankan penilaian menyeluruh terhadap lintasan kereta api, terutama sekali di kawasan yang padat penduduk. Menteri Negara Ehwal Luar Zulkarnain Abdul Rahim berkata Singapura akan terus menyumbang kepada usaha mengekalkan Selat Hormuz yang bebas dan terbuka. Ia juga akan menyokong industri perkapalan dan memastikan keselamatan semua pelaut. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan kenyataan negara Singapura serta kenyataan bersama Singapura dengan Fiji, Jamaica dan Malta semasa perbahasan terbuka Majlis Keselamatan PBB di New York. Perbahasan tersebut adalah mengenai ancaman semasa dan yang semakin berkembang terhadap keselamatan maritim. Encik Zulkarnain berkata Singapura akan terus bersuara berhubung peri pentingnya menghormati hak laluan transit di bawah undang-undang antarabangsa yang mempunyai kepentingan besar bagi negara maritim kecil seperti Singapura. As a small island developing state whose lifeline runs through the Straits of Malacca and Singapore, another critical maritime artery for the world economy, Singapore takes a clear and categorical position. Transit passage in the straits used for international navigation is a right under international law and not a discretionary privilege that can be paid for or negotiated. Any erosion of international law in one region of the world inevitably sets a dangerous precedent for all others. Encik Zulkarnain turut berkata, bagi Singapura dan dunia, rejim laluan transit di bawah Konvensyen PBB mengenai undang-undang laut bukan persoalan abstrak doktrin undang-undang, tetapi ia mempunyai implikasi nyata terhadap keselamatan ekonomi global dan kestabilan antarabangsa. Sementara itu, usaha membuka semula Selat Hormuz juga terus tergantung. Ini setelah Iran dan Amerika Syarikat masing-masing mendesak satu sama lain supaya memulakan langkah pertama. Ketua PBB Antonio Guterres terus menggesa pembukaan semula selat tersebut secara penuh dan bebas. Beliau memberi amaran gangguan kepada laluan strategik itu menyebabkan kos yang meningkat. Ia berisiko mencetuskan krisis makanan dan ekonomi yang lebih luas jika keadaan berlarutan. Contohnya, ekspor China meningkat hanya 2,5% pada Mac lalu, turun mendadak dari paras 39% pada Februari sebelum perang bermula. Jepun pula kini berusaha mendapatkan 60% bekalan minyak mentah yang diperlukannya dari saluran alternatif, termasuk import dari Amerika. Iran menegaskan bahawa Amerika Syarikat tidak lagi mampu menentukan apa yang boleh dilakukan negara-negara lain. Tehran menyatakan demikian sedang Washington menimbangkan usulan terbaru Iran mengenai pembukaan semula Selat Hormuz. Laluan strategik itu ditutup Iran sejak perang bermula, menjejas pasaran tenaga global dan meletakkan selat itu di tengah-tengah rundingan untuk menamatkan konflik. Di Washington, Presiden Donald Trump bertemu para penasihat keselamatan negaranya untuk membincangkan tawaran terbaru Iran bagi menamatkan peperangan. Menurut laporan awal, beliau kurang berpuas hati kerana ia tidak menyentuh program nuklear Iran. Rumah Putih sebelum ini menuntut Tehran supaya menyerahkan semua simpanan uraniumnya yang sudah diperkaya. Tehran sebaliknya menggesa perang ditamatkan terlebih dahulu agar rundingan mengenai program nuklear Iran dapat dimulakan kembali. Saranan Iran itu diserahkan oleh Pakistan selaku pengantara selepas Encik Trump membatalkan keberangkatan utusan Amerika ke Islamabad atas alasan ketidakpastian mengenai kepimpinan Iran. Encik Trump berkata Tehran boleh menghubungi Washington pada bila-bila masa jika ia ingin berbincang. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi kini giat mencari sokongan diplomatik dengan melawat Pakistan, Oman dan Rusia. Di Gaza, para penduduk Palestin menggunakan runtuhan-runtuhan perang untuk menurap semula jalan-jalan yang musnah akibat serangan berpanjangan Israel. Usaha itu dilaksanakan sedang pelan pembinaan semula Gaza yang dicadangkan Presiden Donald Trump menghadapi halangan akibat kekurangan wang. Usaha yang diketuai PBB itu menggunakan jentera berat untuk membuang timbunan serpihan yang selama ini menyekat akses ke hospital-hospital dan juga prasarana lain.
Runtuhan konkrit dihancurkan dan logam diambil sebagai langkah membina semula Gaza di bawah projek yang dikendalikan Program Pembangunan PBB. In Gaza, we are dealing with an unprecedented volume of rubble. We are talking about 61 million tons. Menurut Encik Prakesh, ia merupakan antara cabaran pembersihan pasca perang yang terbesar dan sejauh ini sekitar 287,000 tan metrik serpihan sudah pun dikumpul, tetapi ia hanyalah permulaan. Usaha ini dijalankan memandangkan tiada kemajuan dicapai dalam perancangan Presiden Trump bagi Gaza yang bertujuan menambahkan bekalan bantuan dan membangunkan semula wilayah ini ekoran gencatan senjata pada Oktober lalu. Namun membersihkan sisa runtuhan penting bagi membolehkan lebih banyak bantuan memasuki Gaza. Bagi Ibrahim Al-Sarwasi, gaji yang diperolehinya pada akhir minggu membolehkannya membiayai kehidupan anak-anaknya dengan cara yang disifatkan beliau sebagai sah. Tetapi beliau berdepan dua cabaran, iaitu terik matahari dan kemungkinan tembakan daripada tentera Israel. Usaha itu juga berdepan satu lagi risiko kerana kemungkinan terdapat bom letupan tidak meletup di bawah timbunan runtuhan. Before removing any small quantity of debris, we are assessing the risk and the potential presence of an exploded ordnance. This is still today one of the main bottlenecks also for us to remove debris, as the explosive ordnance management is not yet addressed in Gaza. Usaha pemulihan dan pembinaan semula Gaza dianggarkan memerlukan $71.4 bilion Amerika dalam tempoh sedekat akan datang. Demikian menurut penilaian yang dikeluarkan bulan ini oleh Kesatuan Eropah, PBB dan Bank Dunia. Saudara, bagaimanakah kategori drama baharu sempena Festival Belia Singapura diharap perkasa penguasaan bahasa ibunda dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Perinciannya selepas ini. Terima kasih kerana masih bersama berita. Sebuah kategori drama baharu diperkenalkan buat pelajar sekolah rendah dalam Festival Belia Singapura tahun ini. Ini dalam usaha untuk memberi pelajar peluang untuk meneroka seni, membina keyakinan diri serta mengasah kemahiran komunikasi dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa ibunda. Sekolah rendah Angsana antara 60 sekolah yang menghidupkan kisah mereka di pentas tahun ini. Lesung batu bukan sekadar alat, tetapi Inilah watak Tok Penghulu yang dimainkan pelajar Samir Syauqi dalam pementasan Sekolah Rendah Angsana bagi Festival Belia Singapura SYF tahun ini. Bagi Samir, pentas drama bukan sekadar ruang persembahan, tetapi medan untuk beliau mencabar diri dan membina keyakinan baharu. Tahun ini, SYF memperkenalkan kategori drama bagi pelajar sekolah rendah sekaligus membuka peluang kepada lebih 1,600 pelajar dari 60 sekolah. perkara yang paling menyeronokkan ialah saya dapat berlatih bersama rakan-rakan dan melakonkan watak. Saya belajar ekspresi muka dan penggerakan badan. Saya harus bercakap dengan jelas dan saya harus melanturkan suara saya. Saya terus terlibat kerana saya seronok berlakon dan saya boleh belajar banyak perkara baharu. Menurut guru Sekolah Rendah Angsana, Haslina Osman, pihak sekolah menyambut baik pengenalan kategori drama itu sebagai satu wadah untuk menggilap bakat dan potensi pelajar. Ia juga sejajar dengan usaha sekolah untuk menyokong pembelajaran secara holistik dan menerapkan kemahiran abad ke-21 dalam diri pelajar. Drama membantu murid mengasah kemahiran bertutur mereka. Melalui drama, mereka belajar untuk berkomunikasi dan bertutur dengan yakin dan lancar. Mereka juga belajar untuk menggunakan intonasi suara yang sesuai dengan watak yang diberikan kepada mereka. Kami juga memberi ruang bagi mereka berfikir secara kreatif agar mereka dapat menghayati watak supaya mereka dapat menyampaikan kepada penonton dengan lebih berkesan lagi. Perubahan positif dalam diri pelajar jelas terserlah sepanjang tempoh persiapan.
kami dapat lihat peningkatan yang ketara dalam keyakinan diri murid. Kalau dahulu mereka berasa takut, gemetar untuk melontarkan suara ataupun beraksi di hadapan orang ramai, namun kini kami lihat mereka semakin berani dan yakin. Beliau turut menaruh harapan agar lebih ramai pelajar dapat turut serta dan meraih manfaat daripada pengalaman ini. Suspek bersenjata yang diberkas semasa satu majlis jamuan koresponden Rumah Putih, Cole Thomas Allen, 31 tahun, dikenakan pertuduhan cuba membunuh Presiden Donald Trump. Pihak berkuasa memaklumkan bahawa lebih banyak lagi pertuduhan akan dikenakan. Dia dikatakan ingin membunuh seramai mungkin pegawai kabinet berpangkat tinggi. Tiada pengakuan dibuat bagi pertuduhan yang boleh membawa hukuman penjara seumur hidup. Jalan-jalan raya di kota Qinzhou, selatan China bertukar menjadi sungai selepas ia dilanda hujan ribut. Pihak berkuasa tempatan mengisytiharkan respons kecemasan tahap 3 serta mengerahkan lebih 100 anggota penyelamat untuk memindahkan para penduduk yang terperangkap. Kota tersebut dilanda hujan lebat yang menyebabkan puluhan kereta di pusat bandar ditenggelami air dan lalu lintas terhenti. Polis Indonesia menangkap 13 orang selepas tular di media sosial bukti berlakunya dakwaan penderaan kanak-kanak di sebuah pusat jagaan di Yogyakarta. Polis menyerbu pusat tersebut selepas timbul laporan daripada seorang bekas pekerja. Rakaman media sosial itu antara lain menunjukkan kanak-kanak kecil terbaring di atas lantai dengan tangan dan kaki mereka diikat. Polis percaya separuh daripada 100 kanak-kanak di pusat itu menjadi mangsa dera. Sekian saja berita untuk malam ini. Sekali kita berjumpa lagi. Salam hormat.